Selamat salam kepada semua saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Kali ini kita akan meneruskan untuk merenung akan firman Tuhan di Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Jangan simpan harta di bumi. Dan mari kita datang berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami puji syukur atas karunia Tuhan dan kami juga ingin meminta supaya Tuhan membantu kami untuk lebih-lebih lagi memahami akan firman-Mu. Khasnya jangan mensimpan harta di bumi. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan ampun dosa kami, supaya kami ada satu keteguhan, ada satu azam yang tetap untuk Yesus Kristus selama-lamanya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa bersama. Amin. Dan kita akan menerus mengguna atau menunjuk kepada Sermon of John Wesley 1B 728, iaitu khobar yang ke-28. Kali yang ke-8 dia berkhobar tentang khobar Yesus di atas gunung, dan Thomas Jackson's edition itu disundik oleh Jean Vocason dan membuat petuturan oleh Jan Deacon dan George Yeo untuk Wesleyan Center for Applied Theology. Petikan Alkitab. Janganlah kamu mengkumpulkan harta di bumi, di mana gegap dan garap merosakkan, ya, dan di mana pencuri membongkar sedang mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagi harta di surga, di mana gegap dan garap tidak merosakkannya, dan di mana pencuri tidak membongkar atau mencurinya. Kerana di mana hartamu berada, di sini juga hatimu berada. Mata adalah perintah tubuh. Jika matamu baik, seluruh tubuhmu akan penuh dengan cahaya. Tetapi jika matamu jahat, seluruh tubuhmu akan gelap. Jadi jika telang yang ada pada kamu adalah gelap, betapa gerak kegelapan itu. Tiada contoh kegilaan rohani yang lebih mengganggukan. Ramai membaca atau mendengar Alkitab setiap hari. Mereka telah mendengar kata-kata ini beratus kali, namun tidak pernah menyangka bahawa mereka sendiri dihukum olehnya. Oh, semoga Tuhan bercakap dengan suara sendirinya kepada kita. Semua mereka terbangkan dari perangkap iblis dan sik-sik boleh jatuh dari mata mereka. Memeriksa, menyimpan harta di bumi. Adakah anda bertanya, apakah maksud menyimpan harta di bumi? Adakah perlu untuk memeriksa perkara ini dengan teliti? Dan marilah kita pertama perhatikan apa yang tidak dilarang dalam perintah ini, supaya kita kemudian dapat melihat dengan jelas apa yang dilarang, tidak dihalalkan dalam perintah ini. Pertama, untuk menyediakan perkara yang jujur di mata semua orang. Untuk menyediakan apa yang dapat kita berikan kepada semua orang, apa yang patut mereka terima. Apa saja yang boleh mereka tuntut secara adil daripada kita, jauh daripada itu. Kita diajar oleh Tuhan untuk tidak berhutang kepada sesiapa. Oleh itu kita harus menggunakan segala ketekunan dalam panggilan kita untuk tidak berhutang kepada sesiapa pun. Ini bukan hanya undang-undang keadilan biasa yang Tuhan kita datang. Bukan untuk menghancurkan tetapi untuk memenuhi. Saudara-saudari, kita lihat apa yang tidak dilarang. Neither secondly does he have forbid the providing for ourselves such things are needful for the body, a sufficient of pen, wholesome food to eat, and to clean raiment to put on. It is our duty, so far as God put it into power, to provide these things also. The end may eat our own bread, be burdensome to no man. We must in the sense get our bread and the bread of our family by switch our board, by honest labor, not by fraud or operation, or by elderness, or but by honest industry. Sebenarnya kita perlu menjaga kehidupan kita, menjaga keluarga kita, kita perlu ada makan, kita perlu roti. Ini semua memang ada tanggungjawab dan tidak dapat dielakkan. No, ini bukan sesuatu yang kita perlu dielakkan. Ada tanggungjawab kita untuk menyediakan, untuk mengenal pasti di mana keluarga kamu ada memperolehi sesuatu yang munasabar, memperolehi biar anak-anak kamu memperolehi pendidikan dan kehidupan yang sempurna untuk dipelihara. Dan kita ada tanggungjawab juga untuk masyarakat sebagai
sebagai satu keseluruhan. Saudara-saudara, itu adalah menyediakan keperluan asas dan kewajipan untuk menyediakan keperluan asas ketiga untuk menyediakan keperluan anak-anak kita dan mereka yang dalam rumah tanggungjawab kita. Ini juga merupakan kewajipan kita. Maka berdasarkan prinsip-prinsip moral orang kafir, saudara lelaki harus menyediakan keperluan asas kehidupan untuk isteri dan anaknya sendiri dan untuk memberi mereka keupahan untuk menyediakan keperluan ini untuk diri mereka sendiri apabila dia telah pergi dan tidak lagi kelihatan. Saya katakan menyediakan ini keperluan asas kehidupan, bukan kemewahan, bukan kelebihan, dan itu melalui kerja keras mereka yang teguh. Kerana bukan kewajipan sesiapa yang memperkaukan mereka lebih daripada dirinya sendiri dengan cara-cara kemewahan atau kemalasan. Tetapi jika sesiapa pun tidak menyediakan sejauh ini untuk anak-anaknya sendiri, sedang untuk candang-candang rumahnya sendiri. Yang terutama, Rasul Paulus sedang bercakap dalam kata-kata yang terkenal kepada Timotius. Dengan cara praktikannya telah menyanggar iman dan lebih buruk daripada orang kafir atau orang kafir. Menyimpan untuk perniagaan duniawi. Akhir sekali kita tidak terlarang dalam kata-kata ini untuk menyimpan dari masa ke semasa apa yang dibelikan untuk menjalankan perniagaan duniawi kita adalah ungguran dan tahap yang mencukupi untuk menjawab tujuan-tujuan yang disebut sebelum ini dalam ungguran kita. Pertama, untuk tidak berhutang kepada sesiapa. Kedua, untuk mendapat keperluan hidup untuk diri kita sendiri. Ketiga, untuk memperkaukan mereka yang ada dalam rumah kita dan keperluan tersebut semasa kita hidup. Dan dengan cara untuk mendapatkannya, apabila kita telah pergi kepada Tuhan. Kita kini dapat melihat dengan jelas. Kecuali kita enggan melihatnya, apa yang dilalang ke di sini. Ini adalah sengaja memperolehi lebih banyak harta dunia daripada yang diperlukan untuk tujuan-tujuan yang disebutkan sebelum ini. Berusaha untuk mendapatkan lebih banyak harta benar duniawi yang peningkatan emas dan perak yang lebih besar. Menyimpan lebih daripada yang diperlukan untuk tujuan-tujuan ini. Inilah yang secara jelas dan mutlak dilalang di sini. Jika kata-kata ini mempunyai sebarang makna, ia mestinya ini kerana ia tidak mampu membawa makna lain. Oleh itu, sesiapa saja yang tidak berhutang kepada sesiapa dan mempunyai makanan dan pakaian untuk dirinya dan keluarganya, bersama dengan kecukupan untuk menjalankan perniagaan duniawi setakat yang memenuhi tujuan yang munasabah. Sesiapa saja, saya katakan, yang sudah berada dalam keadaan tetapi masih mencari bahagia yang lebih besar di bumi, dia hidup dalam penafian terbuka dan berterusan terhadap Tuhan yang telah memberinya. Dia secara praktikannya telah menafikan iman dan adalah lebih teruk daripada orang kafir Afrika atau Amerika. Dengarlah ini ke semua kamu yang tinggal di dunia dan mencintai dunia di mana kamu tinggal. Kamu mungkin sangat dihormati oleh manusia, sebab kamu adalah kekejam di mata Tuhan. Berapa lama kamu akan membebankan diri dengan tanah riak yang tebal? Bilakah kamu akan bangun dan melihat orang kafir yang terbuka dan spekulasi lebih dekat dengan kerajaan surga daripada kamu? Bilakah kamu akan dipujuk untuk memilih bahagian yang lebih baik yang dia dapat diambil daripadamu? Bilakah kamu akan mencari hanya untuk menghimpang harta di surga, mentolak, takut dan membenci semua yang lain? Jika kamu bertujuan untuk menyimpang harta di bumi, kamu bukan sekadar membuang masa dan menghabiskan kekuatan untuk sesuatu yang bukan roti. Kerana apa hasilnya jika kamu berjaya, kamu telah membunuh jiwamu sendiri. Anda telah memandangkan pencikan terakhir kehidupan rohani di dalamnya. Sekarang memang di tengah-tengah kehidupan, Anda berada dalam kematian. Anda seorang manusia yang hidup, tetapi seorang Kristian yang mati. Kerana di mata hatamu berada. Di sini juga hatimu berada. Hati Anda telah tergeram di dalam tebu jiwa dan merengkak pada tanah. Kasih sayang Anda ditetapkan bukan pada perkara-perkara di atas, tetapi pada perkara-perkara duniawi pada segan yang miskin, yang mungkin melancuni, tetapi tidak dapat memuaskan roh yang kekal dicipta untuk Tuhan. Cintai, kasihi Anda, kegembiraan Anda, keinginan Anda semua diletakkan pada perkara-perkara
yang binasa. Dalam penggunaan, anda telah membuang harta yang disuka. Tuhan dan Kristus telah hilang. Anda telah memperolehi kekayaan dan api neraka. Oh, betapakah sukarnya bagi mereka memiliki kekayaan untuk memasuki kerajaan Allah. Apabila murid-murid Tuhan kita terpegung mendengar dia berkata demikian. Dia bukannya menarik balik perkataannya, malah mengulangi kebenaran penting yang sama dengan kata-kata yang lebih kuat daripada sebelumnya. Lebih mudah bagi seekor undan, bagi untuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya memasuki kerajaan Allah. Betapa sukarnya bagi mereka yang setiap perkataan dipuji untuk tidak menjadi bijak pada pandangan mereka sendiri. Betapa sukarnya bagi mereka untuk tidak menganggap diri mereka lebih baik daripada orang miskin, rendah dan tidak berpendidikan. Betapa sukarnya untuk tidak mencari kebahagiaan dalam kekayaan mereka atau dalam perkara-perkara yang bergantung padanya dan memuaskan keinginan daging, keinginan mata atau keagungan hidup. Wahai kamu yang kaya, bagaimana kamu boleh melepaskan diri daripada kemukaan neraka? Anda dengan Allah, segala sesuatu adalah mungkin. Dan walaupun anda tidak percaya, apakah buah usaha anda untuk mengumpulkan harta di bumi? Mereka yang ingin menjadi kaya, mereka yang berhasrat, yang berusaha ke arahnya, sama ada mereka berjaya atau tidak, jatuh ke dalam kondaan dan perangkap, jerat perangkap iblis, dan ke dalam bayar nafsu yang bodoh dan berbahaya. Keinginan yang tidak akan ada kena mengena dengan akal. Keinginan yang sebenarnya bukan milik makhluk yang rasional dan abadi, tetapi hanya milik binatang buas yang tidak mempunyai pemahaman. Keinginan yang mendeggelangkan manusia dalam kebinasaan, dalam kesesaraan masa kini dan kekal. Marilah kita buka mata kita dan kita boleh melihat bukti-bukti menyedihkan tentang hal ini setiap hari. Orang-orang yang menginginkan bertekad untuk berjaya, tamak akan wang agar segala kejahatan telah mendusuk diri mereka sendiri dengan banyak kesedihan dan mengantisipasikan neraka yang mereka tuju. Kehati-hatian yang digunakan oleh Rasul dalam berbicara di sini sangat patut diperhatikan. Dia tidak mentegaskan hal ini secara mutlak dan orang kaya, kerana seseorang mungkin menjadi kaya tanpa kesalahan dirinya sendiri oleh pemeliharaan yang mengatasi, mencegah pilihannya sendiri. Tetapi dia mentegaskan tentang mereka yang berhasrat atau berusaha untuk menjadi kaya. Kekayaan walaupun berbahaya tidak selalu menghancurkan manusia. Namun keinginan untuk kekayaan memang melakukannya. Mereka yang dengan tenang berhasrat dan berusaha untuk mencapainya, sama ada mereka benar-benar mendapatkan dunia atau tidak, pasti kehilangan jiwa mereka sendiri. Inilah mereka yang menjual dia yang telah membeli mereka dengan darahnya. Untuk beberapa keping emas atau perak, mereka memasuki perjanjian dengan kematian dan neraka. Dan perjanjian mereka akan bertahan. Kerana mereka setiap hari menjadikan diri mereka layak untuk mengambil bahagian dalam warisan mereka bersama iblis dan malaikat-malaikat. Oh, siapakah yang akan memberi amaran kepada generasi ular berbisa? Ini untuk melalikan diri daripada kemukaan yang akan datang. Bukan mereka yang berbaling di pintu kembar mereka dan merangkak di kaki mereka. Ingin diberi makan dengan remeh-remeh yang jatuh dari meja mereka. Bukan mereka mengharapkan keadaan mereka atau takut akan kerutan dahi mereka. Tiada seorang pun daripada mereka yang mementingkan perkara-perkara dunia. Tetapi jika ada seorang Kristian di bumi ini, jika ada seseorang yang telah mengatasi dunia, yang tidak menginginkan apa yang selain Tuhan, dan tidak takut kepada sesiapa kecuali dia yang mampu membinasakan tubuh dan jiwa di neraka. Wahai engkau, hamba Allah, berbicara dan jangan mentahan diri. Tinggikan suaramu seperti trompa. Berteriak dengan kuat dan tunjukkan kepada para pendosa dan terhormat ini keadaan putus asa di mana mereka berada. Mungkin satu daripada 1,000 orang mempunyai telinga untuk mendengar. Mungkin bangkit dan mengkonjakkan diri dari tebu. Mungkin melepaskan diri dari rantai-rantai yang mengikatnya ke bumi. Dan pada akhirnya menyimpang harta di surga.
Dan jika salah seorang daripada mereka dan kuasa Tuhan yang hebat terbangun dan bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Jawapannya menurut firman Tuhan adalah jelas, lengkap dan tegas. Tuhan tidak berkata kepadamu, jual semua yang engkau milik. Sesungguhnya dia memelihara hati manusia, melihat perlu untuk memerintahkan ini dalam satu kes khusus, yaitu kes pemerintah muda yang kaya. Tetapi dia tidak pernah menjadikan sebagai satu peraturan umum untuk semua orang kaya dalam semua generasi yang akan datang. Arahan umum jangan bersikap tinggi hati. Arahan umum yang pertama ialah jangan bersikap tinggi hati. Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Dia tidak menghargai semua kamu kerana kekayaan, kebesaran atau kelengkapan kamu, atau kerana sebarang kelayakan atau pencapaian yang secara langsung atau tidak langsung disebarkan oleh kekayaan kamu yang boleh dijual atau diperolehi dengannya. Semua ini adalah seperti tahi dan sampar baginya. Biarlah dia juga demikian bagi kamu. Berhati-hati agar engkau tidak menganggap dirimu sedikit pun lebih bijak atau lebih baik kerana semua perkara ini. Timbang dirimu dalam neraka yang lain. Nilai dirimu hanya dengan ukuran iman dan kasih yang telah diberikan Tuhan kepadaku. Jika engkau memiliki lebih banyak pengetahuan dan kasih kepada Tuhan daripada dia, engkau lebih bijak dan lebih baik, lebih berharga dan terhormat daripada dia yang bersama anjing-anjing kawananmu. Hanya atas dasar ini dan bukan yang lain. Tetapi jika engkau tidak memiliki harta, engkau lebih bodoh, lebih hina, lebih patut dihina, saya tidak akan mengatakan. Daripada hamba terendah di bawah bumbungmu, tetapi daripada penggemis yang terbaling di pintumu penuh dengan luka-luka. Biar kita sentiasa pekah terhadap kehendak Tuhan, dan Tuhan ingin kita rendah hati, dan Tuhan tidak membantah daripada kekayaan luaran kamu, tetapi hati kamu yang penuh dengan kesedihan, kedaupatan dan satu kehausan untuk kebenaran dan Tuhan Yesus. Mari kita datang berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami puji Tuhan sebab Tuhan ajar kami bukan untuk mencari wang yang lebih-lebihan, tetapi ingin perlu menyimpang wang bukan di bumi, tetapi mentabur dia di surga adalah maksud selama-lamanya. Bantu kami lebih memahami pekerjaan ini, supaya jiwa kami diberkati dan mempunyai kehidupan yang limpah. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkati semua orang yang menyertai penyelidikan dan renungan firman Tuhan. Amin.